Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Amin. alihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan Amin. dosa-dosa pada ayah kami. Amin. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami sewaktu kami kecil dahulu. Amin. Kasihani Amin. berkatilah rezeki kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jadi yang saya hormati ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua diberi kelapangan masa, rezeki dan juga umur. Mudah-mudahan ia semua membawa kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk pertemuan yang kali ke-12 ini, insya-Allah kita akan sambung lagi beberapa asas daripada buku yang menjadi perbahasan kita, iaitu Qawaid Quraniyah, yang mana ia membahaskan 50 asas pembentukan jiwa dan kehidupan berdasarkan Al-Quran. Jadi sebagai satu pendahuluan, ataupun satu kaedah tadabbur yang mana ia pada hari ini ia sedikit berkaitan dengan lenggok ataupun kebiasaan bahasa Arab. Iaitulah kaedah pada hari ini yang mana kita ingin kongsikan, dhamir nahnu yadullu ala azamatillah. Kata ganti nama nahnu. Nahnu ni kami kan, nahnu. Nahnu kalau dia masuk ataupun kalau dia bersambung dengan kata kerja fi'il mudhari', maka dia duduk kat depan kan. Macam na'kul wa nashrab kan. Kami makan dan kami minum. Kalau dia bersambung dengan kata kerja fi'il madhi, dia akan duduk kat kami makan dan kami minum. Kami telah makan dan kami telah minum. Di dalam Al-Quran, penggunaan nahnu sekiranya dia merujuk kepada Allah, maka ia menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Al-Qadar. Menurunkan Al-Quran, menurunkannya, yakni menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Penggunaan kami, nahnu, bukan menunjukkan Tuhan itu ramai, tetapi ia kalau di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kekuatan sesuatu seseorang, dia akan menggunakan kata ganti nama kami, nahnu. Begitu juga untuk memuliakan seseorang di dalam bahasa Arab, oh lama hang pula. Minggu lepas. Oh aduh. Okey. Kalau di dalam bahasa Arab, kalau kita ingin memuliakan seseorang, kita akan menggunakan kata ganti nama jamak seperti antum. Apabila kita berbual dengan seorang yang dimuliakan, kita akan menggunakan kata ganti nama antum. Walaupun kita bercakap dengan seorang, tetapi kita guna antum, ramai.
Begitu juga untuk menunjukkan kepada kemuliaan seseorang, ataupun nak menunjukkan kehebatan sesuatu pasukan ataupun seseorang, dia akan menggunakan nahnu. Kami akan menyerang kamu. Walaupun sebenarnya walaupun sebenarnya dia seorang. Contohnya, kalau sesuatu keputusan tu dia yang putuskan, tetapi ini adalah keputusan kami. Maksudnya nak menunjukkan bahawa sesuatu keagungan ataupun kehebatan orang tersebut. Begitu juga di dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu Wa Taala merujuk kepada dirinya yang maha mulia dengan perkataan nahnu, kata ganti nahnu, kami, bukan menunjukkan ramai tetapi menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya motivasi tadabbur. Kalau sangkut sekali lagi, nanti saya cuba keluar sekejap, nanti masuk balik. Saya masuk balik. Motivasi, okey, motivasi tadabbur, iaitu untuk kita Sangkut Ustaz. sangkut. Saya keluar sekejap Mungkin sebut banyak file yang saya buka ke. Sekejap. Saya keluar. Okey, saya minta maaf Allahu Akbar. Ustaz. Okey, saya sambung semula. Motivasi tadabbur iaitulah untuk kita lebih merasakan keperluan ataupun kita berasa untuk mendalami isi kandungan Al-Quran. Saya bawakan contoh pada hari ini kisah Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat yang mana bapanya juga sahabat. Satu ketika beliau masuk ke dalam bilik untuk berehat. Tiba-tiba beliau menangis. Kemudian isterinya turut menangis melihat suaminya menangis. Lalu Abdullah bin Rawahah bertanya kepada isterinya, "Kenapa engkau menangis? Kenapa kamu menangis?" Maka isterinya menjawab, "Aku menangis kerana melihat engkau menangis." Isteri dia menangis sebab tengok suami dia menangis. Kemudian isteri tanya, "Tapi kenapa kau menangis?" Suaminya Allah, sangkut lagi. Suaminya menjawab, "Aku teringat firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in minkum illa wariduha." Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan akan melaluinya. Yakni melalui titian di mana di bawahnya ialah neraka. Surah Maryam ayat 17. Maka beliau menyambung, "Aku tidak tahu sama ada aku akan selamat ataupun tidak." Kita lihat bagaimana tengah berehat teringat tentang Al-Quran. Kita tengah berehat teringat tentang pokok bunga, teringat tentang kalau lelaki sport rim dan sebagainya. Maka lihat bagaimana seorang sahabat apabila sedang berehat, hatta sedang berehat, teringat tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menyebabkan air matanya mengalir ketakutan. Ditakuti
takuti dirinya tidak selamat daripada api neraka. Seterusnya, asas yang ke-24, mereka yang berusaha akan ditunjuki jalan. Sekiranya seseorang inginkan sesuatu dan dia berusaha, maka dia berdoa, maka insya-Allah akan ada jalannya. Dia berbeza dengan orang yang mempunyai angan-angan, dia nak sesuatu benda tetapi dia tidak berusaha, maka dia tidak akan dapati adanya jalan di situ. Berbeza dengan orang yang berusaha, maka ia akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan untuk dia sampai kepada matlamat yang ingin dicapai. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan mereka yang berjuang mencari keredaan kami, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maksudnya Allah akan mudahkan, Allah akan lorongkan jalan, memberi petunjuk kepada kita jalan-jalan. Allah akan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita apabila kita berusaha untuk sampai kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Latar belakang ayat. Ayat ini adalah ayat terakhir surah Al-Ankabut, di mana surah ini dimulakan dengan persoalan bahawa tidak dianggap beriman seseorang sehingga dia diuji. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan dan mereka mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah memberi ujian kepada orang yang terdahulu untuk diketahui sama ada iman mereka benar ataupun tidak. Jadi sebagaimana orang sebelumnya diuji untuk diketahui siapakah yang benar imannya, berusaha bersungguh-sungguh untuk membuktikan keimanan. Daripada itu Allah akan membuka jalan untuk keluar daripada setiap ujian. Kita nak syurga, kita nak Allah masukkan kita dalam syurga, kita tak nak masuk neraka. Jadi kita mesti usaha, bukannya kita sekadar berharap tetapi kita berterusan hidup di dunia dengan melakukan kejahatan dan juga kemaksiatan. Tidak. Sebaliknya sekiranya kita ingin ataupun kita bercita-cita untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila datang ujian sabar, apabila ditimpa kesusahan sabar, apabila diberi rezeki syukur, apabila sampai perintah ditaati perintahnya, apabila didatangi dengan larangan maka ditinggalkan larangan tersebut. Maka begitulah barulah dianggap sebagai seseorang itu telah teruji keimanan dia untuk dia benar-benar terbukti benar-benar berhak untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas disokong usaha. Maksudnya kalau kita ikhlas, kita tidak menunjuk kat orang, kita tidak menunjuk kat orang, kita tidak ujub, kita tidak sum'ah. Ada beza tiga kan, riak, ujub dan sum'ah ni semua ketiga-tiganya berbeza-beza tetapi semuanya menafikan ikhlas. Kalau riak dia nak orang tengok, kalau sum'ah dia nak orang sebut-sebut pasal dia nak dengar orang sebut-sebut pasal dia. Kalau ujub dia seorang-seorang dia je. Dia tak ada orang pun dia rasa dia hebat. Dia bangun malam dia kata hebat aku bangun malam. Maka semua ketiga-tiga ni menafikan ikhlas. Seseorang yang ikhlas dia tak ada sifat-sifat ni, dia ada kala mungkin patah semangat. Semangat. Maksudnya dia malas, dia ada macam boring lah, kawan-kawan pun tak ada contoh. Ataupun kalau nanti nak tarawih, hujung-hujung tu kawan-kawan dah ramai dah tak ada. Kawan-kawan dah Lailatul Qadar kan. Kita duk cari Lailatul Qadar lagi. Jadi dia macam tak semangat, kawan-kawan dah tak ada sebagainya. Maka
ia memerlukan kepada mujahadah, bersungguh-sungguh untuk kita dapatkan sesuatu yang kita nak. Sabda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru, Nabi SAW bersabda, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghairi dhalik faqad halak. Maksudnya, bagi setiap amalan itu ada masa kemuncaknya, lemahnya, yakni masa lemah. Barang siapa yang masa lemahnya itu dia berada pada sunnahku, maka dia berjaya. Barang siapa yang masa lemahnya itu dia berada bukan pada sunnahku, maka hancurlah dia. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya, kita bila kita nak buat sesuatu tu, ataupun kita nak capai sesuatu tu, kita akan ada rasa sampai, kita dah sampai maksimum, rasa betul-betul kemuncak kesungguhan kita itu, dan kemudian kita akan ada rasa kadang-kadang malas. Kita rasa macam penat lah. Maka ketika kita penat dan malas tu, kita kena sabar, kita kena tetap berada di atas sunnah. Maksudnya, walaupun kita malas tapi sekurang-kurangnya kita tidak buat benda yang salah di sisi syarak. Contohnya kadang-kadang kita sungguh-sungguh taubat. Kita sungguh-sungguh taubat. Tak pernah penat maafkan hamba dia. Kita rasa penat. Tetapi ketika kita penat tu, maka elakkan daripada kita terjatuh semula ke dalam dosa yang sama. Itu maksud dia. Hadis ini memberi petunjuk bahawa adanya satu masa yang kita akan lemah dan tidak bersemangat menerus juang memburu redha pada ketaatan. Maksudnya ada masa kita akan lemah. Ada hari kita kuat, semua dugaan menjadi mudah, terasa diri amat dekat dengan taufik dan hidayat. Maksudnya kita ada ketika memang kita sungguh-sungguh semangat kan. Tapi kadang-kadang dah sampai sehari, 2 hari, 3 hari, kalaupun kursus sekalipun, sehari pertama semangat, hari kedua, ketiga dah malas kan, dah macam dah tak semangat macam hari yang pertama. Begitulah. Begitu jugalah amal ibadat ni sama juga. Saya pun sama. Saya tak tahu kalau tuan-tuan perempuan tak sama. Masya Allah. Kita panggil memang semangat yang kuat lah. Allahu Akbar. Sabar. Tetapi kebiasaannya manusia ini dia akan ada ketika dia rasa penat dan malas. Cuma ketika dia malas dan penat tu jangan sampai wajib pun dia tak buat. Wajib pun dia tinggal. Maka itu telah berada di atas jalan kehancuran. Contohnya kita rajin hari-hari kita solat sunat rawatib. Hari-hari kita tak tinggal. Subuh 2 rakaat, Zuhur sebelum dan selepas, Maghrib, Isyak, semua tak tinggal solat sunat rawatib, solat sunat qabliyah ba'diyah. Tapi ada hari kita malas. Jangan sampai solat wajib pun tinggal. Itu maksud dia lah. Itu maksud yang mudah nak kita faham hadis ni. Seterusnya jihad dalam semua aspek, jihad melawan hawa nafsu. Kita tak tahan kita nak buat sesuatu yang bertepatan dengan hawa nafsu kita kena lawan. Jihad menuntut ilmu. Jihad beramal dengan ilmu lagi susah. Kita dah ada ilmu, kita dah faham sesuatu benda, tapi kita nak amal susah. Maka kita jangan biarkan saja, tetapi kita kena jihad, kita kena mujahadah, kita kena lawan perasaan. Jihad berbuat baik kepada ibu bapa. Kita ada ibu bapa yang dah berumur. Kita ada kerja yang banyak. Tapi bagaimana kita nak terus kekal berbuat baik pada ibu bapa yang mungkin sakit dan sebagainya. Ia memerlukan mujahadah. Ibnu Abbas kata, ada satu orang lelaki tanya kepada Ibnu Abbas, dia nak taubat. Dia kata, apa yang patut aku buat? Lepas tu Ibnu Abbas kata, kamu ada ibu bapa lagi tak? Maka dia kata, tak ada dah. Maka Ibnu Abbas kata, aku tak tahu ada satu amalan yang lebih baik daripada buat baik kepada ibu bapa. Maksudnya, kena mujahadah.
Nampak macam senang, tapi sebenarnya nak buat baik kepada ibu bapa ni adalah satu tingkatan selepas daripada tauhid. Allah kata wa qadar Allah kata wa qadar rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan kami perintahkan kepada kamu untuk beribadat kepada Allah satu-satunya, untuk tidak beribadah melainkan kepada Allah. Dan selepas itu Allah kata dan kepada ibu bapa kamu buat baiklah. Atau kalau kita kalau dalam Islam dia ada jihad yang dipanggil jihad menyerang. Maksudnya kalau kita ditakdirkan Islam menjadi kuat dan ada satu negara yang menyebabkan huru-hara pada negara Islam yang lain, maka kemudian ditawarkan untuk sesiapa yang nak berjihad bersama kerajaan, maksudnya bukannya pergi sendiri-sendiri. Sekiranya ibu bapa larang, maka tak boleh pergi. Dia tak boleh pergi. Dia tak boleh pergi jihad. Ibu bapa nombor satu. Begitu juga pun perlu minta izin kepada ibu bapa. Macam mana dengan benda-benda lain? Nak pergi ke satu-satu tempat, nak sign satu-satu agreement, nak beli rumah, nak beli kereta. Macam mana sebenarnya? Sekiranya kita ada ibu bapa lagi, maka hendaklah kita berusaha untuk mendapatkan keizinan dan redha mereka terlebih dahulu sebelum kita buat sesuatu perkara. Okey, selesai asas 24, asas 25. Sesuatu petunjuk diturunkan untuk menakutkan. Apa maksud menakutkan di sini? Nanti kita akan bincang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami utuskan petanda-petanda itu melainkan untuk menakutkan. Surah Al-Isra ayat 59. Maksudnya kalau apabila ditimpa sesuatu perkara, musibah, wabak, bala bencana, banjir, wabak COVID-19 dan sebagainya, maka tujuannya ialah untuk menakutkan. Apa maksud menakutkan? Nanti kita bincang. Maksud ayat, Qatadah berkata, Allah menakutkan manusia dengan apa sahaja petanda agar mereka mengambil pengajaran dan beringat serta kembali kepada Allah. Jadi maksud takhwifa, menakutkan itu ialah untuk manusia kembali kepada Allah. Manusia taubat kepada Allah. Jadi maksud dia, dan tidaklah kami utuskan petanda-petanda itu melainkan untuk takhwifa, maksudnya melainkan untuk kamu kembali kepada Allah. Itu yang dimaksudkan dengan takhwifa, iaitulah menakutkan. Takhwif ni satu perbuatan untuk kita nak takut-takutkan. Contoh kalau dulu-dulu masa kecil-kecil dulu ada orang tua kata jangan pergi dekat dapur tu ada tikus. Tu lagi Allah ya Tuhanku, minta maaf ya. Astagfirullah. Kalau dulu ada orang-orang tua kata kat budak-budak kecil, dia kata jangan pergi dekat dapur tu dah ada cik mati, ada tikus kan. Jadi maksud perbuatan tu takhwif, itu dalam bahasa Arab panggil takhwif. Takutkan. Tetapi ayat di sini, takhwif di sini membawa maksud untuk kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut di sini bererti berkat. Maksudnya sebenarnya petanda-petanda ini adalah satu keberkatan kepada kita sekiranya kehidupan menjadi semakin dekat kepada Allah. Maksudnya contohnya apabila diturunkan suatu bala bencana, ujian, jadi seseorang itu dia kembali kepada Allah bukan semata-mata takut terkena bencana tersebut. Kalau kat sini saya bagi contoh sekarang ni wabak COVID-19. Jadi takut kepada wabak tersebut kita takut terkena wabak tu. Itu takut tu tidaklah membawa kepada salah. Tak salah takut tu, maksudnya kita mengelak daripada terkena penyakit.
Tetapi takut yang hakiki ialah kita kembali kepada Allah dengan taubat dan perbanyakkan amal kebaikan. Kerana wabak ini ialah suatu musibah, bala yang diturunkan kepada manusia. Jika seseorang itu beriman, maka ia adalah satu petanda agar dia kembali kepada Allah, taubat, banyak buat dosa. Sebab itulah kalau solat istisqa ni solat minta hujan kan. Solat istisqa dia kalau satu orang tu dia sedar yang diri dia baru buat dosa yang jelas, maka dia tidak digalak untuk menghadiri solat istisqa tu. Sebab solat istisqa ni kan nak minta kat Allah hujan, nak minta rahmat. Jadi satu orang ni dia sedar dia baru sedar. Dia baru buat dosa yang zahir kan, memang jelas dosa, maka sepatutnya dia tidak boleh untuk menghadiri solat istisqa tu. Sebab apa? Dia boleh menghalang daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun. Jadi di sini sama juga. Maksudnya apabila suatu musibah tu sampai, maka sebabnya ialah bagi orang beriman, sebabnya dia mesti lihat bahawa ini adalah sebab dosa dia. Hatta disebutkan sebahagian orang soleh, orang-orang yang soleh, kalau selipar mereka tercabut pun mereka istighfar. Mereka kata, selipar aku ni tercabut, Allah uji kerana aku berdosa. Tu maksud dia. Kalau suatu musibah, ujian tu berlaku, maka kita lihat balik pada diri kita untuk kita bertaubat. Solat kusuf, solat khusuf, solat gerhana matahari dan solat gerhana bulan kan. Maka itu adalah ayat-ayat, petunjuk-petunjuk untuk manusia kembali taubat pada Allah. Sebab itulah disunatkan kalau ketika khusuf dan disunatkan untuk kita banyak beristighfar, untuk kita banyak bersedekah dan sebagainya. Memperbanyakkan amal kebaikan ketika mana berlakunya gerhana. Kerana apa? Kerana itulah tujuan Allah menurunkan ayat petanda-petanda ini agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan selalu leka kan, selalu tertipu dengan permainan dunia. Jadi apabila turunnya petanda-petanda ini, ia sebenarnya bukan sekadar kita takut dengan musibah itu, tetapi kita mesti rasa takut dengan maksud kembali kepada Allah. Okey, seterusnya asas ke-26. Selidik sebelum percaya dan sebar. Maksudnya kalau kita dapat sesuatu maklumat, kita melihat sesuatu perkara, satu kejadian, maka kita kena selidik dahulu sebelum kita percaya. Naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka selidik dahulu agar kamu tidak melakukan sesuatu yang tidak betul kepada sesuatu kaum yang kamu akan menyesal di atas perbuatan itu. Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahawa seseorang itu apabila didatangi dengan satu berita, dia jangan cepat percaya dan dia sebar. Ditakuti nanti kalau dia sebar akan menimpa perkara yang tidak baik kepada orang tersebut, orang yang disebarkan ceritanya. Nanti kamu yang merasa menyesal. Kerana apa? Kerana di atas sebab kamu menyebarkan berita yang salah, orang itu terkena perkara yang tidak baik. Itu yang dimaksudkan. Kejian sebar sebelum semak. Maksudnya terkeji. Sekiranya seorang itu dia sebar, dia forward, di WhatsApp ataupun di Facebook dan sebagainya, ia adalah satu perkara yang terkeji. Sekiranya dia menyebarkannya sebelum dia semak ataupun dia memastikan kesahihan sesuatu yang ingin disebarkan itu. Sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah dosa bagi seseorang itu apabila dia menyampaikan apa sahaja yang dia dengar. Dipetik daripada kitab Al-Silsilah Sahihah nombor 2025.
Imam Nawawi berkata berkaitan dengan seseorang yang menyebarkan berita sebelum dia pastikan kebenaran dia. Beliau berkata berbohong bermaksud menyampaikan sesuatu yang bersalahan dengan yang sebenar walaupun tak sengaja. Maksudnya kita bukannya nak sebarkan benda yang tak betul. Tapi kita sebarkannya dengan sangkaan dia betul. Kita sangka dia betul. Kita sangka suatu perkara tu betul. Sebenarnya tak betul. Sebab apa kita boleh sebar? Sebab kita sangka dia betul. Kita tak semak dahulu. Maka ia terkeji. Ia adalah suatu perbuatan yang terkeji. Kerana apa? Kerana kita tidak menyemak dahulu. Kita melanggar perintah Allah untuk semak. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kita bacakan tadi, fatabayyanu, itu adalah ayat perintah. Itu adalah ayat yang mempunyai ataupun ayat yang datang dengan dalam bentuk kata suruh. Fatabayyanu itu fi'il amar, kata suruh. Jadi kita melanggar perintah tersebut kerana itu kita terkeji. Menyebarkan sesuatu sebelum kita pastikan kesahihan sesuatu yang kita nak sebarkan itu. Okey. Di dalam memastikan ya Allah, Tuhanku banyaknya tu. Di dalam memastikan kita panggil kesahihan sesuatu perkara, dia ada dua kriteria ataupun dua item yang perlu kita penuhi untuk pastikan dia sahih. Yang pertama, kesahihan maklumat itu sendiri, dan yang kedua, kesahihan makna. Contohnya, kalau satu orang tu kita ajak dia makan, kita kata Abu, jom makan. Kemudian Abu pun kata, aku tak nak lah, tak apalah, kau pergi makan. Okey, maklumat tu betul. Abu pun sampaikan, kawan ni pun sampaikan ke Ali. Dia kata Abu tak nak makan. Lepas tu dia kata Abu tak nak makan sebab dia tak ada duit. Dia tak ada duit kot. Maksudnya maklumat tu sahih. Abu memang tak nak makan, tetapi bukan itu hakikat kenapa dia tak nak makan. Kerana dia tak nak makan, mungkin dia berpuasa contoh. Ataupun dia dah kenyang dan sebagainya. Jadi maklumat kena sahih, makna hakikat maklumat itu juga kena sahih. Jadi dua kriteria ni perlu dipenuhi. Kita lihat bagaimana kesahihan maklumat. Bermaksud maklumat yang diterima dipastikan ia benar. Contohnya hadis. Sekarang ni banyak orang yang forward hadis-hadis yang tidak sahih, yang tidak bertepatan dengan syarat sahihnya sesuatu hadis. Contohnya apabila dikatakan bahawa Rejab mempunyai kelebihan begitu dan begini. Contohnya solat tarawih ada kelebihan begitu dan begini. Maka kita kena pastikan terlebih dahulu kesahihan sesuatu hadis itu sebelum sebar dan kongsi dengan orang lain. Kita kena pastikan dahulu adakah ia sahih. Kerana apa? Ini lagi bahaya. Kalau hadis lagi bahaya kerana apa? Kerana hadis dia berkait dengan dosa pahala yang lebih besar. Nabi SAW kata, siapa yang berdusta, sesiapa yang berdusta ke atas diriku, maka sediakanlah tempat di dalam neraka, kan. Jadi Ustaz, kalau kita orang awam, kita tak tahu, kita dengar hadis tu, kita pun buat amalan tu. Macam mana tu Ustaz? Jika sesuatu hadis tu dibaca ataupun kita dapat daripada laman sosial, maka kita, hukum asalnya ialah kita mesti pastikan dahulu dia sahih sebelum kita amalkan. Dengan cara kita bertanya kepada orang yang dipercayai autoritinya dalam menilai sesuatu hadis. Contohnya ustaz tu dia belajar. Ustaz.
Allahu Akbar. Sedih lah. Minggu lepas okey, minggu ni hang balik. Jika sesuatu hadis tu kita dapat, maka kita kena tanya dahulu kepada orang yang berkelayakan untuk kita tahu bahawa hadis tu sahih ataupun tidak. Lebih-lebih lagi kalau sesuatu hadis tu dia senang dia macam ni. Kalau kita dapat daripada laman sosial, dapat daripada WhatsApp contohnya, kalau dia sebarkan tu tanpa ada matan dalam bahasa Arab, yang pertama, kebiasaannya tak betul. Kebiasaannya matan Arab. Sebab apa? Sebab kalau kita nak semak suatu hadis yang macam jarang didengar tapi nampak macam best, tapi tiba-tiba dia datangkan dalam bahasa Melayu sahaja, maka dia susah nak disemak sebab dia tidak ada matan dalam bahasa Arab. Itu tanda yang pertama dia ada masalah. Dia ada masalah. Hadis tu petanda awal yang hadis tu bermasalah, tidak boleh diamalkan. Yang kedua, sekiranya hadis tu dia disebarkan tanpa didatangkan dengan rujukan yang jelas. Contohnya nombor hadis ataupun kitab mana hadis tersebut. Maka itu adalah contoh yang kedua ataupun petanda kedua yang mudah untuk kita ambil langkah awal untuk tidak percaya. Sekiranya dia, sebab kadang-kadang ada orang dia letak riwayat Bukhari contoh, tapi bila cek dalam Bukhari tak ada. Dia saja letak supaya orang senang nak percaya, tapi sebenarnya tak ada. Okey, maksudnya itu yang dimaksudkan sebagai orang awam. Itu antara cara-cara yang saya lihat, antara cara yang mudah untuk orang awam berhati-hati ketika mendengar atau membaca sesuatu hadis. Ustaz-ustaz, dan kita tidak pernah mendengar tentang hadis itu, maka kita boleh untuk kita bertanya dengan sopan, dengan baik. Saya minta maaf jika soalan saya tidak mengganggu ataupun menggurus perasaan ustaz. Bolehkah saya dapat tahu adakah hadis ini sahih ataupun tidak, contoh. Maka seseorang ustaz itu dia mestilah berusaha untuk mendapatkan maklumat sesuatu hadis yang ingin disampaikan kepada orang awam. Itu maksudnya. Okey, kesahihan makna ataupun hakikat sesuatu perkara. Memastikan maklumat yang diterima atau perkara yang dilihat difahami makna atau hakikat yang sebenar di sebaliknya. Contohnya kita melihat orang makan di khalayak pada siang bulan Ramadan. Kejadian itu memang betul berlaku. Betul berlaku. Dan orang yang makan di khalayak pada siang Ramadan itu, kejadian itu memang kita nampak berlaku. Ataupun dia makan sembunyi-sembunyi. Kita memang nampak dan kita cerita kepada orang lain sehingga buruk nama orang yang makan tu. Kalaupun dia tak makan kat khalayak kan, kalaupun dia makan secara sembunyi-sembunyi dan kita ternampak, kita cerita ke orang, oh kawan kita tu tak puasa. Sedangkan kita tak tahu hakikat sebenarnya orang itu adalah musafir, kawan kita tu musafir contoh. Dia harus untuk berbuka puasa. Contohnya, maksudnya hakikat di sebalik suatu kejadian. Kalau di dalam agama, kalau di dalam ilmu agama, kalau dalam hadis contohnya yang paling selalu, hadis ni dia sahih, kemudian dia tidak semestinya makna dia difahami dengan cara yang sahih. Jadi kena dipastikan dahulu hadis itu adalah sahih dan kemudian kena dilihat maknanya juga. Kemudian hendaklah hadis itu disampaikan dengan memenuhi makna yang dikehendaki di dalam hadis itu, bukannya makna yang salah. Begitu jugalah kalau dalam Quran semua sahih. Quran semuanya semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ia mestilah difahami dengan makna yang betul, dengan tafsir yang betul. Bukan semua orang boleh mentafsirkan
Al-Quran. Sebaliknya, tafsir Al-Quran memerlukan kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir itu supaya ia tidak lari daripada maksud yang sebenar. Berbeza dengan tadabbur, tadabbur ialah suatu yang memang menjadi perintah kepada semua orang untuk dia merenung isi kandungan Al-Quran pada kadar yang dia mampu. Selesai untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Hang pula. Saya pun tak tahulah macam mana entah. Ada apa-apa persoalan tak? Kalau tak ada mungkin kita hari ini cepat sikit. Ustaz, Ya Assalamualaikum saya. Ustaz. Waalaikumsalam. Apa sebenarnya tujuan orang menyebarkan hadis-hadis yang tidak sahih dan palsu tu sebenarnya? Apa tujuan mereka sebenarnya? Hadis-hadis palsu disebarkan dengan banyak, ada beberapa tujuan. Antara tujuan hadis palsu disebarkan ialah untuk memenangkan satu kumpulan dan memburukkan kumpulan yang lain. Contohnya, kalau dalam yang popular, contoh yang popular, ada hadis yang mengatakan bahawa Imam Syafi'i ialah seorang yang datang dari keturunan yang jahat. Contohnya, ia disebarkan oleh pengikut mazhab Hanafi. Itu satu contoh. Contoh yang lain, hadis palsu disebarkan untuk melariskan jualan. Contohnya, seorang tu dijual terung, maka dia mencipta hadis, mencipta hadis yang menceritakan tentang kelebihan terung. Contoh. Ada contoh lain, dia untuk menangkan ataupun memenangkan sesuatu kepimpinan dari sudut politik pun ada juga. Ada beberapa sebab. Dan ada juga sebab yang popular, iaitulah dia berdusta untuk orang kembali ataupun sangkut Ayo. Kembali ataupun dia mencipta hadis yang palsu untuk orang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang semangat nak buat baik. Jadi dia cipta kelebihan membaca ayat sekian-sekian. Kelebihan membaca surah-surah sekian. Tujuan dia baik. Tujuan dia nak orang buat baik. Tetapi cara dia salah. Cara dia dengan cara dia mencipta hadis palsu. Itu antara contoh lain, contoh dia. Yang sebenarnya kategori yang terakhir yang saya sebutkan ini adalah kategori yang paling kita lihat banyak berlaku pada zaman ini, pada ketika ataupun pada era kita hidup sekarang. Kita nak orang balik kepada agama dengan cara kita datangkan hadis-hadis yang palsu, menceritakan tentang kelebihan solat begini, kelebihan solat begini dan begitu. Maksudnya dia cakap solat ni dapat solat begini dapat macam ni, solat begini dapat macam ni. Sebenarnya hadis tu palsu. Tujuan dia baik tetapi cara dia salah. Itu maksudnya. Ada lagi beberapa sebab lah, tapi saya tak ingat sekarang, tapi memang itu antara yang popular ataupun antara faktor yang banyak menyumbang kepada tersebarnya hadis palsu. Berbeza pula dengan hadis dhaif. Hadis dhaif dia tidak sebagaimana hadis palsu. Hadis dhaif dia boleh diamalkan di dalam kelebihan amal. Maksudnya kalau satu amalan itu
ada. Contohnya, saya bagi contoh solat malam hari raya. Solat malam hari raya. maksudnya esok raya kan. So malam tu disunatkan, kalau dalam mazhab Syafi'i disunatkan untuk kita mendirikan malam tersebut. Walaupun hadis dalam bab tu dalam menceritakan tentang kelebihan solat malam pada malam hari raya itu dhaif, lemah. Tetapi solat malam itu sendiri memang suatu yang disyariatkan. Jadi hadis walaupun dhaif dalam membicarakan tentang kelebihan solat sunat malam hari raya, tetapi dia boleh untuk kita amalkan kerana hukum asal solat malam itu ada berdasarkan hadis yang sahih. Faham Okey, jadi berbeza di antara dhaif dengan palsu. Palsu dia memang langsung tak boleh diamalkan dan disebarkan, berdosa. Tapi dhaif boleh ruang kita akan bincang macam mana hadis dhaif tu boleh diamalkan. Dia bukannya tak boleh diamalkan. Ada lagi? Nak tanya Ustaz. Ya, Prof. Tapi tak tahulah berkaitan ke tidak dengan isu yang kita bincangkan hari ini. Tak Saya ada beberapa kekeliruan tentang pahaman-pahaman dalam agama kita yang dikatakan pahaman mazhab-mazhab tadi tu. Empatnya tu, mazhab 4 tu. Kemudian ahli sunnah wal jamaah, wahabi, dan macam mana pula dengan syiah. Itu yang saya nak keterangan sikit lah kalau tidak mengambil masa yang panjang Ustaz. Okey. Ringkasnya, kalau di dalam dunia Islam, dia kalau dari sudut penjenamaan mazhab, dari sudut general, dia terbagi pada dua sahaja. Iaitu yang pertama Sunni dan kedua Syiah. Semua kumpulan yang tidak bersama dengan Sunni dia dinamakan Syiah. Maksudnya kalau dia bermazhab dengan mazhab Syiah, dia adalah mazhab Syiah. Tetapi di dalam mazhab Sunni, sekiranya dia bersalahan dengan mazhab Syiah, iaitu contohnya dia beriman ataupun dia mengatakan bahawa Abu Bakar lebih layak daripada Ali untuk menjadi khalifah selepas Nabi, maka secara general dia masuk dalam kumpulan Sunni dia panggil. So di dalam Sunni itu maka dia menjadi satu pecahan yang lebih besar, yang mana ia terbahagi kepada 4. adalah pembahagian mazhab fiqh. Mazhab fiqh. Kalau dari sudut akidah, maka dia terbahagi kepada banyak juga pecahan. Pecahan yang terbesar dalam dunia Islam ialah pecahan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksudnya ia adalah kumpulan yang terbesar. Kemudian terpecah daripada kefahaman Ahli Sunnah ini, fahaman-fahaman yang bersalahan dengan Ahli Sunnah ini seperti fahaman Mu'tazilah, fahaman Khawarij, fahaman Qadariyah, Jabariyah, dan yang popular pada hari ini itulah yang dipanggil sebagai Wahabi. Ia sebenarnya bukanlah satu mazhab, tetapi ia lebih lagi satu penjenamaan baru yang saya lihat kepada satu kumpulan daripada Arab Saudi, yang mana saya melihat sebagai seorang Muslim, saya sangat tidak suka dan setuju masyarakat Islam pada hari ini menjadi satu pergaduhan melihat kepada mazhab
Ahli Sunnah dan juga kumpulan yang dinamakan sebagai Wahabi ini sebagai satu pergaduhan kerana pada hakikatnya ia bukan satu perpecahan yang menyebabkan kafir mengkafir. Kerana kalau kita anggap sebagai kafir mengkafir ni, maka kita tidak berhak untuk pergi ke Mekah dan Madinah kerana mereka itu dianggap sebagai pembesar-pembesar Wahabi. Adakah solat tidak sah di belakang mereka contohnya kan? Adakah salah? Maksudnya solat mereka tidak sah, maka kita ikut di belakang tidak sah. Jadi itu semua membawa kepada perpecahan sekiranya ia dipanjang-panjangkan perbahasan tentang hal itu. Kerana banyak lagi perkara-perkara pokok yang patut kita utamakan lah. Orang yang tak semayang lagi ramai berbanding bergaduh kunut tak kunut kan. Semayang masih lagi ramai. Orang yang tak semayang masih lagi ramai kan. Itu maksud saya untuk tidak dibesar-besarkan. Dari sudut sesat ataupun tidak, saya melihat bahawa tidak ada kesesatan yang membawa kepada kesyirikan di antara mana-mana pihak. Sama ada orang yang menggelar mereka ahli sunnah, mereka ni Wahabi pun kata mereka ahli sunnah, Asy'ariyah pun kata mereka ni ahli sunnah dan sebagainya. Jadi semua berebut kepada jenama tersebut. Jadi untuk apa pergaduhan itu tidak menguntungkan orang Islam. Itu respon saya yang ringkas lah Prof. Mungkin terima kasih Ustaz. Terima kasih. Nak ikut pun pening Ustaz. Ya. Ikut mana satu pun pening. Bila bacaan tu semuanya alim-alim ulama' yang bercakap tu. Kita ni orang awam aja. Bila kita buat tu, lepas tu dia cakap begini pula. Maka orang besar-besar semua tu kan. Betul. Orang awam akhirnya pening. Kita pening. Sebab kita kata takut kita buat sia-sia ibadat tu. Ya. Maka kita berpadalah dengan amalan-amalan yang memang kita panggil memang menjadi amalan harian kita. Solat sunat sebelum qabliyah ba'diyah, solat wajib, puasa sunat, puasa wajib. Maka telah masuk syurga satu orang yang telah sempurna perkara tu. Macam mana Nabi sebut kan, ada satu orang lelaki ni dia kata, aku tak nak buat dah semua sunat-sunat ni. Aku nak buat yang wajib je. Aku masuk syurga tak? Maka Nabi kata, kamu masuk syurga kalau kamu benar. Maksudnya betul kamu nak buat yang wajib. Kan senang, agama ni senang. Habis dia pening-peningkan. Sebab itulah saya selalu cakap kat kawan-kawan yang belajar, kita kata sebenarnya iman orang awam ni lebih suci. Sebab apa? Dia tidak ada satu benda yang merosakkan dia. Dia banyak sangat fahaman-fahaman yang dia belajar sehingga dia pun keliru. Berbanding dengan orang awam, dia percaya Allah itu maha suci, Allah itu bersifat dengan sifat sempurna, maka iman dia lebih suci, lebih awal masuk syurga. Ustaz yang lambat. Ustaz gaduh banyakan, lambat masuk syurga. Dah Ustaz, kita orang awam tapi kita yelah kalau kita nak buat sunat macam wajib pun belum tentu lagi kita dilepas. Itu pada pandangan kita lah yang orang awam ni. Jadi kita buatlah sunat. Itu je. Tetapi sebenarnya macam saya kata tadi, sebenarnya orang awam lebih awal masuk syurga berbanding ustaz-ustaz. Sebab apa? Ustaz-ustaz ni banyak cakap je. Buat belum tentu lagi. Orang awam ni dia tahu sikit dia buat, dia tahu puasa, Nabi banyak puasa bulan Syaban, dia puasa. Kan? Itu maksud dia. Ustaz, Ya? kalau kita nak check balik kita punya amalan ni betul mengikut apa yang disarankan oleh Nabi, kita pastikan amalan tu berdasarkan hadis yang sahih. Betul ke Ustaz? Kalau saya berpendapat begitu. Betul. Memang betul. Cumanya apabila sesuatu hadis yang sahih tu, dia akan ada banyak perbezaan cara faham dia di antara ulama'. Maksudnya satu hadis tetapi cara faham dia
berbeza. Contoh dia, tetapi sekiranya beza faham ulama tu antara sunat dengan wajib, maka kita ambil lah yang wajib. Sebab lagi selamat. Contoh dia, kalau dalam hadis sebut sujud ni kena Nabi sujud dia Nabi sujud. Nabi sujud kena hidung. Maksudnya kalau Nabi sujud dia akan kenakan hidung dia dekat tanah. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i kita tak wajib lah kan. Kena dahi je. Hidung sunat je kena. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, kalau orang sujud hidung dia tak kena, tak sah sembahyang dia. Maksudnya tak sah sujud dia. Jadi kita kalau orang awam, kalau kita dah kebetulan kita tertahu ada banyak pendapat contoh kan. Tapi kita tahu Nabi sujud kena hidung. Jadi kita buat je lah kena hidung. Regardless dia sunat ke, wajib ke, tu nombor 2. Tu senang, orang awam senang je. Dia tak payah tahu pun. Dia bukan tak payah tahulah maksudnya. Kalau ada ustaz-ustaz ni berbeza pendapat, maka dia buat yang paling selamat. Tu maksud dia. Faham tak? Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz nak tanya, tak tahulah Ustaz perasan ke tak, saya pernah perasan lah. Ada seorang ni Ustaz, dia dah banyak tahun, dia tak makan benda-benda berdarah tau Ustaz. Lepas tu, saya perasan kalau dia minum, dia akan tutup cawan tu, dia macam ada baca sesuatu. Sama waktu makan biasa pun macam tu juga. Itu fahaman apa ya Ustaz, kalau Ustaz tahu? Tak makan benda berdarah, tak makan ayam, daging semua tak makan. Ya betul. Cuma makan sayur. Vegetarian lah. Macam vegetarian. Lepas tu saya perasan kalau dia minum dia akan tutup cawan tu. Dan bila dia makan nasi pun dia macam ada baca sesuatu kan nasi tu. Dia macam seolah-olah dia tutup sikit baru dia makan. Tak tahu. Ada fahaman-fahaman. Saya tengok je lah, saya perhati je. Tapi dah bertahun-tahun lah saya tengok dia amalkan benda tu. Ustaz boleh Ustaz? Tak pernah dengar Ustaz. Sebab saya first time tengok kan. Kalau buat tu dengan sebab dia nak mendekatkan diri kepada Allah, maka ada kesalahan lah di situ sebab dia mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak disyariatkan. Tetapi kalau dia buat tu sebab apa? Memang dia memilih untuk tak makan daging, tak ada masalah. Dan silakan Ustaz. Dan kalau dari sudut baca-baca sebelum makan tu, kalau yang Nabi ajar, baca bismillah lah. Ketika nak baca pun Allah barik lana pun boleh. Ada hadis walaupun dia lemah tapi boleh baca. Sebab maksud dia betul. Ada tak macam amalan-amalan ke kot lah, ada amalan yang menyebabkan dia tak boleh makan benda-benda berdarah? Ada ke Ustaz? Dia mengamalkan sesuatu ke? Syarat-syarat dia tak boleh makan benda berdarah? Ada ke? Saya tak pernah tanya lah tapi saya nampak. Kalau amal untuk dia menguatkan diri dia dari sudut ahli sihir, maka dia bersalahan. Sebab kalau yang sekadar yang saya belajar, bukan saya belajar sihir, saya belajar melawan maksudnya ruqyah ni. Orang yang mengamalkan sihir dia lagi makan daging, makan benda berdarah, bahkan dia mempersembahkan kan benda-benda berdarah kepada jin. Adapun untuk dia mendekatkan diri macam saya sebut tadi, kalau dia bertujuan mendekatkan diri pada Allah dengan tak makan daging, maka cara tu salah lah. Sebab Rasulullah pun makan kan daging? Ya, makan. Diriwayatkan Nabi makan ayam, sebagainya. Makan kambing kan.
Sebab cara saya nampak cara dia minum tu, kalau cawan tu dia akan tutup atas cawan tu dulu, dia macam baca sesuatu dan baru dia minum. Macam tu. Oh, tak tahu. Mula-mula saya macam takut juga, saya buat air kenapa orang buat macam ni. Oh, dia minum air yang kita bawa. Tak kisah kat mana, kadang-kadang datang rumah pun ada, kadang bila kita makan ramai-ramai pun saya perhatilah sebab benda dah sesuatu yang macam lain pada yang lain kan. Di mana saja kalau dia minum dia akan tutup dulu, dia baca sesuatu dan baru dia minum. Oh. Tak pernah first time Ustaz, saya pun first time juga nampak. Kalau nak baca minum kat kedai, kalau kita rasa macam kedai tu macam scary, mungkin boleh lah kita baca Bismillahirrahmanirrahim tu, tak ada masalah pun. Boleh juga. Terima kasih Ustaz. Okay, kita pun first time dengar kau Ustaz tahu kan. Okey, ada apa-apa lagi? Kalau tak ada, kita tutup. Untuk perbahasan tentang adakah amalan kita ni berdasarkan hadis sahih ke sesuatu tentang amalan kita ni adakah bertepatan dengan Nabi SAW ataupun tidak kan, macam mana, adakah ikut mazhab itu salah dan sebagainya, itu kita kena bincang satu topik insyaAllah. Okey, sekadar tu saja untuk hari ni. Kalau ada apa-apa lagi, kalau tak ada, kita tutup ya. Okey, aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.